Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, seluruh ahli jantankuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kekuatan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah, sama-sama kita solat jemaah. Mudah-mudahan Allah berkati dan istiqamahkan kita sampai akhir hayat dapat kita hadir ke rumah Allah untuk solat jemaah dan lain-lain aktiviti yang bermanfaat untuk diri kita selepas kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pagi ini kita bincang tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelebihannya, insya-Allah ya. Mungkin ada yang dah berulang ya, ada kita tahu, kita ulang balik apa itulah. Ketahui agar kita sentiasa mengamalkan dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi termasuk dalam perkara yang wajib. Itu tanda kesempurnaan iman kita. Tanda sempurna iman kita kerana kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada khilaf di kalangan para ulama tentang kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, riwayat Abu Hurairah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada walidihi, bapa, wa waladihi, anak, dan wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ini jelas, hadis ini membuktikan bahawa cinta pada Rasulullah SAW mengatasi segala cinta kita pada makhluk yang lain, hatta ibu dan ayah kita sendiri. Itu bukti bahawa itu suatu kewajipan, suatu kemestian dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah berkata kepada Nabi, Sayyidina Umar kata, engkau wahai Rasulullah SAW adalah lebih aku cintai daripada semua perkara melainkan diri aku sendiri. Maka Nabi berkata, tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Umar berkata lagi, demi Tuhan yang menurunkan Alkitab, engkau adalah lebih aku cintai daripada diri aku sendiri. Baginda berkata kepada Umar, sekarang engkau beriman wahai Sayyidina Umar. Maknanya itu bukti keimanan Nabi lebih kita kasih berbanding yang lain. Jadi kita tunjukkan dalam bentuk tutur kata kita, perbuatan kita, ketaatan kepada apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lebihnya kita cinta kepada Rasulullah? Apa kita dapat? Dan sebuah hadis Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara sesiapa yang buat akan dapat halawatul iman, kemanisan iman. Itu yang kita cari ya. 1, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
tiada yang lebih dicintai selain Allah dan Rasul. Satu, tak ada apa yang kita cinta lebih daripada cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Dia kasihkan seseorang hanya kerana Allah. Maknanya dia sayang pada seorang itu kerana hubungan ukhuwah fillah, persahabatannya kerana Allah, bukan persahabatan kerana kepentingan keduniaan dan seumpama. Kalau kepentingan duniaan, persahabatan kita mungkin pendek tempohnya, mungkin tak lama, habis kepentingan, hilang kawan kan. Tapi kerana Allah kita berkawan sampai kita mati. Selepas dia mati pun tanda kasih itu wujud. Itu bukti ukhuwah fillah, persahabatan kerana Allah. Yang ketiga, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Dan benci dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya yang ketiga, tak nak kembali kepada orang yang mengkufurkan, mensyirikkan, macam dia benci kalau dia dicampak ke dalam api neraka. Itu tiga tanda kita ada halawah al-iman, kemanisan iman. Maknanya pertama, Allah Rasul kita cintai, kawan kita perhubungan lillah kerana Allah. Yang ketiga, tak nak kita menjadi orang yang mensyirikkan, mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, hadis tentang lebihnya, pentingnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa tanda kita cinta pada Nabi? Apa tanda kita kasih pada Nabi? Pertama, ikut sunnah dan petunjuknya dengan seikhlas hati. Ikut apa yang Nabi buat, Nabi tunjuk dalam kehidupan kita seharian. Sebab Nabi adalah qudwah hasanah, ikutan yang terbaik. Mana semampu mungkin kita ikut apa yang Nabi buat. Itu tanda kasih kita, tanda cinta kita kepada baginda. Jadi banyak benda yang Nabi tunjukkan yang boleh kita contohi, yang boleh kita ikuti agar hidup kita ini diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu. Jadi sebab itulah kita ikut dengan ilmu, taklid tapi dengan ilmu, bukan ikut tanpa ada panduan. Jadi apa-apa yang kita buat ada panduannya, dan panduan terbaik ialah sunnah baginda Rasulullah. Jadi kena kita prosesnya belajar kan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, mungkin ada kuliah di sini kot. Tulisan Al-Imam At-Tirmidzi banyak menceritakan tentang susuk pribadi baginda Rasulullah SAW secara fizikal dan secara non-fizikal yang boleh kita ikuti dalam kehidupan kita seharian. Disenaraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan baginda Rasulullah SAW yang boleh kita ikuti. Yang kedua, tanda kita cinta dan marah pada siapa yang menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita akan marah, kita akan benci pada orang yang menyakitkan baginda Rasulullah SAW. Sama ada sekarang ataupun sebelum ini. Maknanya artinya sepanjang masa. Hari ini banyak timbul isu-isu seumpamanya kan. Di kalangan kita orang Melayu pun ada yang di viral ya. Dia ada yang semacam itu kan. Karikaturnya oleh Barat dibuat untuk benci baginda kan. Di Belanda, semua ini adalah agenda untuk umat Islam benci Nabi, tak ikut Nabi dan tinggalkan Nabi. Kalau itu berjaya, makna dia macam merungkai kita daripada ikutan terbaik. Akhirnya ikutan kita orang-orang yang bukan sepatut kita contohi. Itu makna agenda yang dibuat oleh Barat demi untuk mengelakkan umat Islam jauh daripada
Nabi. Dia dua agenda. Pertama, Quran. Yang kedua, Nabi. Kan? Quran itu kalau boleh tidak ada pembacanya. Bila tak baca Quran, zaman sekarang tengok handphone lah, internet kan. Jadi tinggal Quran, jauh lah kita. Hati kita jauh daripada Islam itu. Paling tidak baca Quran, paling baik faham, amal dan sebarkan Quran. Jadi mereka jauhkan daripada Al-Quran ini, supaya orang Islam buta Quran. Bila tak boleh baca Quran, didik anak tak boleh baca Quran, akhirnya tak boleh baca kan? Tak akan baca lah. Bila kita mati, apa hadiah pada kita? Anak yang baik. Itulah agenda-agenda yang Barat buat untuk merungkai kita daripada boleh baca Quran kan. Jadi kita ikhtiar, nombor satu, jangan ikut agenda mereka. Pastikan kita ini orang celik Quran. Nombor dua, pastikan kita ini orang yang cinta Nabi, cinta Rasul, bukan orang yang benci Nabi. Macam ada golongan disebut anti hadis kan, anti hadis, sampai mereka menulis buku tentang hadis Nabi. Dan tak sepatutnya kita ikut suatu waktu dahulu kan, dalam 15 tahun lepas kan, di Malaysia. Dan itu satuan Al-Quran Malaysia. Dia ikut Quran aja, jangan ikut Nabi. Itu ada aja. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang sepatut kita tinggalkan hal-hal sedemikian kan. Jadi kalau itu berlaku, akhirnya kita tinggal contoh terbaik yang sepatut kita ikuti, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan intelektual kan boleh ikut benda semacam ada kan, kelompok yang boleh ikut benda yang anti hadis ini. Jadi popular oleh Barat juga. Sebab itulah kefahaman kita berasaskan ilmu, bukan kita ikut secara logik yang dibawa oleh perbandingan Barat dan seumpamanya. Yang ketiga, berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaras dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu kepadanya, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuh. Ini selalu imam baca, khatib baca waktu khutbah Jumaat kan. Maknanya antara khutbah ialah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi pada hari Jumaat kita digalakkan untuk lebihkan, banyakkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, mempelajari sirah Nabi yang mulia, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah. Banyak kitab sirah ya, dalam pasaran yang telah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Contohnya tulisan Dr. Mustafa Sibai yang boleh kita baca, tulisan Muhammad Al-Ghazali, tulisan Mubarak Furi yang agak terkenal kitab sirahnya ya. Dan banyak lagi kitab-kitab lain yang boleh, Fiqhus Sirah tulisan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Semua ini kitab-kitab yang menjelaskan kehidupan baginda dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Istimewanya Nabi ini, hebatnya Nabi ini, boleh ikut semua dari baginda lahir sampai baginda wafat. Kalau manusia lain ada salah silap, ada kurang, Nabi boleh ikut semua. Dari kelahirannya, perbuatan Nabi atas sifat sebagai manusia boleh ikut. Cara berjalan, cara tidur, cara makan, atas sifat sebagai manusia, itu dianggap kita ikut sunnah juga, sunnah kehidupan Nabi. Yang kedua, Nabi sebagai Rasul Allah yang menyampaikan apa yang Allah minta, itu mesti kita ikut. Jadi maknanya sama ada Nabi sebagai manusia biasa, amalannya, kegiatannya boleh kita ikut. Jadi nak faham itu,
Antaranya kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tokoh yang ditulis detail kehidupan kecuali kehidupan Nabi. Kalau orang lain biografinya ataupun apa, biografi autobiografinya tak selengkap Nabi. Jadi lengkapnya ini untuk mudah kita ikuti, amalkan dalam kehidupan kita seharian. Kemudian yang keempat, mencintai keluarga baginda. Dalam para sahabatnya, dan memusuhi siapa musuh mereka, dan benci siapa yang benci sahabat. Mana? Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sayang, kita kasih, kita cinta, kita tahu kehidupan mereka, dan juga sahabat-sahabat Nabi ini agak baik, orang-orang yang terbaik selepas baginda yang boleh kita contohi kehidupan para sahabat. Kalau kita keluarga Nabi ramai kan, Ali Muhammad. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab ini mulakhas, ringkasan Nabi, tentang Nabi, Ali Bait, Ali Bait. Saya baca sikit sebagai contoh kan. Zaujatin, isteri-isteri Nabi. Di senarai 11 Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakr, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, Zainab binti Jahshin, Juwairiyah binti Al-Harith, Safiyah binti Hayy, Ummi Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, Maimunah binti Al-Harith. 11 senarai. Itu contoh kan, yang boleh kita belajar nanti sifat-sifat kepribadian mereka. Kemudian disenarailah dalam buku ini kisah-kisah semua isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin dalam topik lain kita bincang detail apa Ali Muhammad. Yang kedua, kita tengok senarai contoh untuk kita tengok bint, iaitu anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi itu antaranya bernama Zainab, yang kedua Ruqiyah, yang ketiga Ummi Kalsum, yang keempat Fatimah. Fatimah itu antara anak-anak perempuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar semua kisah mereka ini, jelas mereka ini orang-orang yang terbaik yang boleh kita contohi, yang boleh kita ikuti dalam kehidupan kita seharian. Jadi maknanya kita kena kenal, paling tidak kenal nama, boleh beza ni anak Nabi, ni bukan anak Nabi. Kalau kenal peribadi, lagi bagus kita boleh ikuti kehidupan mereka dan seumpamanya. Jadi ini semua prosesnya kita kena belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi, siapa keluarga Nabi, siapa sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu ramai kan, antaranya 10 yang Nabi sebut dijamin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, apa tanda cinta kita juga? Sebarkan sunnah Nabi dan ajar pada manusia yang lain. Balighu, kata Nabi, anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat yang kamu tahu tentang aku. Mana cerita pada orang manusia apa yang Nabi sampaikan. Maknanya kita orang tolong menyampai cerita baik, cerita elok daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, mendahulukan Nabi dari yang lain-lain. Nabi itu didahulukan. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim.
Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mana apa-apa nak buat, rujuk dulu, cek dulu, semak dulu, betul tak Nabi suruh, betul tak Nabi ajar kan. Semak dulu. Dengan semakkan itu, dengan cek itu, kita tahu bezakan mana yang patut kita ikut, mana tak patut kita ikut. Kemudian berhukum dengan sunnah Nabi. Allah tu buat Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa 65. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Artinya ikut hukum yang Nabi tunjukkan, walaupun berat kita kena ikut, sebab itu perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda, antara tanda, antara bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikut kita faham pula contoh cintanya sahabat Nabi pada Nabi. Kalau hidup sahabat, cinta sangat sahabat Nabi yang boleh kita ikuti dalam kehidupan kita sehari. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana cinta sahabat pada baginda? Kita dah selalu dengar kisah hijrah Nabi kan. Diriwayatkan bahawa Abu Bakar telah masuk dalam gua Sur pada malam baginda berhijrah, ya, masuk gua Sur kan, gua Sur. Jadi tugas Abu Bakar melindungi Nabi, lindungi Nabi daripada ancaman, daripada masalah musuh-musuh musyrikin Quraisy pada masa itu. Bila Abu Bakar masuk, Abu Bakar tengok ada satu lubang kan dalam gua itu. Dia tutup dengan hujung kakinya supaya tak keluar apa-apa binatang dari gua dan menyakitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk je dalam gua, Nabi letak kepala dia ke pangkuan Abu Bakar penat kan. Macam maknanya yang riba Nabi itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Nabi tertidur atas pangkuan Abu Bakar. Kalau kaki Abu Bakar tutup lubang, dan kata Abu Bakar disengat oleh binatang dalam gua, dalam lubang itu. Sampai keluar air mata Abu Bakar mitis atas muka Nabi. Abu Bakar itu, Nabi tanya, apa yang berlaku pada kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, demi ayah dan ibuku, aku telah disengat. Nabi pun ludah ke tempat sengatan itu, dan sakit Abu Bakar pun hilang. Itu keberkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa sayangnya cinta Abu Bakar mengatasi yang lain-lain dalam kehidupannya. Sanggup menahan bahaya demi kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sahabat ini yang terbaik di kalangan sahabat, ketuanya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu dalam Isra dan Mi'raj, apa yang orang cerita Abu Bakar percaya semua, digelar As-Siddiq. Walaupun logik akalnya bukan senang kita nak percaya. Sebab apa? Sebab tak ada kapal terbang, tak ada apa. Mana boleh pergi kalau zaman kita ada kapal terbang, orang kata mudah ada jet kan. Ni lepas isyak pergi naik ke langit tinggi tu,
turun balik. Siapa cerita? Nabi Muhammad cerita. Sadaqta, betul. Tak minta apa-apa evidence, dokumen. Percaya tu. Keluar mulut Nabi, apa yang Nabi sebut, kita percaya tu. Jadi kita ni jangan hinalah sunnah Nabi kan. Walaupun kita tak mampu nak buat, tak boleh buat, itu soalan, itu kemampuan kita. Tapi soalnya jangan hina. Ikut logik apa hina? Kayu sugi pakai Colgate dah ini kan, kayu lagi dah. Kita tak boleh buat, itu soal masalah kita. Tapi apa Nabi suruh itu, kalau kita kaji mesti ada kebaikan. Kalau menggunakan kayu al-arak, nama kayu itu arak, alif ra alif ka, alif ra alif ka, al-arak, nama kayu sugi itu. Ya tak boleh guna. Kalau guna kayu lain dia tak jadi dah. Tumbuh dia ada pasir-pasir kayu tu. Artinya jangan kita hina. Soal tak boleh buat tu soal lain kan. Jadi itulah sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu ketika Abu Bakar menangis bila dihidang makanan yang lazat, kerana ingatkan nostalgia dia bersama Nabi. Tengok makanan sedap-sedap, dia mesti ingat Nabi. Itu sifat dia. Maknanya sayang sangat apa Nabi makan, dia seronok. Itu cintanya. Dan ingatkan dia dengan hari akhirat. Itu jelas Abu Bakar telah cinta kepada baginda Rasulullah. Tak kala sampai berita kewafatan Nabi, Abu Bakar terus pecut kudanya. Kemudian sampai masuk ke masjid, tanpa banyak bercakap, dia masuk ke rumah Nabi, jumpa Aisyah. Terus tengok jenazah Nabi, buka habarah yang tutup muka Nabi. Itu buatan Yaman, nama kain habarah buatan Yaman. Disikap muka Nabi, dia peluk dan cium Nabi, dan dia menangis. Dia kata, demi apa dan ibuku, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian untukmu, kematian yang terletakkan ke atas engkau, telapun engkau hadapinya. Maknanya sayangnya Nabi Abu Bakar pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini yang jauh dari Nabi, kita dengar hadis Nabi, kita baca hadis Nabi, kita buktikan dalam bentuk amalan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada baginda, yang kita mesti sayang baginda lebih dari yang lain-lain. Itu sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu satu contoh lah. Contoh kedua, cintanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini semua sahabat kanan, sahabat yang senior, yang kanan. Satu cerita lah. Bila dapat berita Nabi wafat, sama maning bengis, bengis. Dalam keadaan sedih, dia bangun dengan pedang terhunus dan berkata, aku akan pancungkan leher sesiapa yang berkata Nabi telah wafat. Baginda hanya pergi menemui Tuhannya, sebagai Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Tak lama baginda akan pulang jumpa kita balik, dan aku akan potong kaki dan tangan mereka yang menyebarkan berita kewafatan baginda Rasulullah SAW. Maknanya itu sayangnya Sayyidina Umar kepada Nabi. Sama begitu sekali, kata aku penggal leher, aku potong kaki dia. Siapa yang kata Nabi telah wafat? Lalu Abu Bakar bangkit dalam keadaan semua sahabat rasa macam tak percaya. Orang baca Al-Quran, surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun
qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul lain yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan kemudarat kepada Allah sedikit pun, dan sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala pada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingan itu. Bila Abu Bakar baca ayat ini, reda Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada dia rasa gelisah, macam tak percaya Nabi telah wafat. Itulah bukti cintanya. Jadi makna Ibn Abbas kata, demi Allah, seakan-akan manusia tidak pernah mengetahui bahawa ayat ini Allah dah turun sebelum Nabi wafat lagi. Abu Bakar ulang balik baca untuk meredakan suasana selepas kewafatan Nabi. Sehinggalah Abu Bakar membacanya, lalu semua orang mengambil ayat ini daripada Abu Bakar. Lantas semua orang mendengar ayat ini baca dan tu membacanya, baru mereka yakin Nabi telah wafat. Ibnu Usaid mengata, Umar menyebutkan, demi Allah, sebaik sahaja aku mendengar Abu Bakar baca ayat itu, aku menjadi lemah longlai sehingga tidak berdaya untuk berdiri. Akhirnya aku rebah ke bumi tak kala mendengar Abu Bakar membacakannya, dan yakinlah aku bahawa Nabi telah pun wafat. Itu sahabat kan, dengar ayat Quran terus boleh percaya, terus boleh ikut, terus boleh tunduk. Itulah keimanan yang ada pada jiwa para sahabat besar tentang kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sahabat kanan juga. Ini peristiwa Nabi wafat juga. Disebut dalam kitab Hayatus Sahabah. Lepas dengar cerita Nabi wafat, Sayyidina Uthman terus membisu ketika mendengar berita wafat Nabi. Sehingga kan hari kedua kewafatan baginda, dia tak boleh bercakap apa-apa. Ya, tak boleh cakap. Macam terkedu lah, tak boleh bercakap. Walaupun boleh bergerak, pergi sana sini, tapi bercakap jadi senyap. Sayangnya, cintanya Sayyidina Uthman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh lepas Nabi wafat. Contoh ketiga, kita tengok Khulafa ar-Rasyidin dulu ya. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali ni banyaklah Ali banyak. Satu, Ali tidur di tempat tidur Nabi pada malam hijrah kan. Maknanya ganti katil Nabi itu dengan Ali. Risikonya matilah, sebab orang kafir berhimpun untuk bunuh Nabi, sanggup menggadai nyawa. Risikonya mati, demi cinta agar Nabi selamat, biar aku pergi dulu. Itulah hebatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila orang tanya Ali, bagaimana kamu cinta Nabi? Nabi Ali jawab, adalah demi Allah, dia terlebih kami kasih daripada harta kami, anak kami, ibu bapa kami, dan air yang sejuk ketika bersangatan dahaga. Maknanya Sayyidina Ali sebut tu, aku Nabi tu lebih aku sayang berbanding benda-benda yang lain. Bila dengar Nabi wafat, Sayyidina Ali terus terduduk dan badannya tidak bergerak, senyap tu, mana macam terkedu tu. Itulah sayangnya Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tengok Bilal, muazzin Nabi.
muazzin Nabi ya. Apa bukti cinta Bilal kepada baginda? Bilal ni muazzin Nabi, dia berhenti jadi Bilal lepas Nabi wafat. Dia pindah ke Syam, ke Syria, dan meninggal di Syria. Dia rasa tak boleh azan dah. Lepas azan, habis azan paling belakang, Nabi keluar dari rumah dia. Kan? Maknanya ni lepas azan tak nampak Nabi dah. Akhirnya dia ambil putusan hijrah ke Syam dan meninggal di Syam, di Syria lah. Kuburnya juga di Syria, kata di buat satu masjid namanya Bilal bin Rabah di Damsyik, Syria, menandakan Bilal meninggal di Damsyik, Syria. Pada suatu ketika katanya bila mimpi baginda datang. Dia mimpi Nabi datang dah. Lepas Nabi wafat lah dia mimpi. Dia terus esoknya bergerak musafir tu ke Madinah. Dia rasa macam Nabi ada lah. Dia mimpi je terus pergi Madinah. Damsyik Madinah ni jauh. Dulu naik unta, naik kuda. Sekarang pula naik dari Jordan ke Madinah. Katanya pelajar kita pergi Mekah kan, pergi umrah pun 1 hari lebih ikut tabuk ni sepanjang Jordan. Ni Damsyik lepas Jordan lagi. Jadi Damsyik dengan Amman tak jauh dah. Artinya naik kuda jauh, naik unta jauh, demi rasa cinta pada baginda. Baru mimpi pun terus pergi. Sebab itulah hebatnya sayang Bilal pada baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau hampir wafat, bila hampir meninggal, isteri dia kata, alangkah duka citanya kerana kematian suamiku Bilal. Sedangkan Bilal menjawab, alangkah beruntungnya, dia kata. Dia jawab, dan gembiranya kerana besok aku akan bertemu kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Artinya bila hampir wafat dia sebut begitu. Bila saya tanya mana seronok dia, maka dia boleh jumpa Nabi lepas beliau wafat. Itulah cinta Bilal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Tengok contoh lain, contoh lain. Ini Talhah bin Al-Bara radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Husain bin Wahmah radhiyallahu anhu berkata bahawa Talhah bin Al-Bara apabila berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau akan mendekap cium kaki baginda sambil berkata, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruhlah aku dengan perkara yang engkau suka. Aku tidak akan engkar engkau dalam satu perkara pun. Rasulullah SAW merasa kagum kerana dia masih kanak-kanak, dia budak lagi. Baginda berkata kepadanya, pergilah bunuh ayah kamu, pergi bunuh ayah kamu. Berat tu kan. Kalau pergi untuk tunaikan perintahnya, lalu baginda memanggilnya, panggil balik dan kata dia, mari kembali ke sini. Sesungguhnya aku tidak diutuskan untuk putuskan silaturahim. Nak uji je kan. Pergi. Sahabat ikut tu. Nabi panggil balik. Aku tak suruh putus silaturahim. Itu tindakan para sahabat. Apa Nabi suruh, serta-merta buat. Buat segera kan. Itulah hebatnya Talhah bin Al-Bara radhiyallahu anhu. Kemudian ini Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Dia ni banyak khidmat pada Nabi. Kita dengar kisahnya. Dia sebut, kuntu abitu ama'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atihi biwudu'ihi wa bihajatihi faqala salni faqultu murafaqatuka fil jannah qala al ghayra dhalik qultu huwa dhaka
qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Riwayat Abu Daud. Maksudnya adalah aku bermalam bersama Nabi SAW. Kemudian aku membawanya air wuduk baginda, bawa air wuduk Nabi kan, dan keperluan Nabi dia. Lantas baginda bersabda, mohonlah kepada aku, minta apa? Aku jawab, hanya berharap dapat mendampingmu dalam syurga. Baginda berkata, tidak adakah yang lain lagi? Tak ada lain ke? Tak ada soalan lain ke? Jawab, itu saja. Kalau boleh aku mati, duduk dengan kamu dalam syurga. Nabi bersabda, hendaklah kamu tolong aku dengan banyakkan sujud, iaitu solat malam. Tolong aku dengan cara kamu banyak bangun malam untuk beribadat, untuk sujud, untuk tunduk, untuk patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang Nabi tak pernah tinggal solat tahajud pada malam hari. Jadi kita ikhtiarlah sedapat mungkin. Mudah-mudahan sekarang ni subuh dah mula lambat sikit dah kan, awal, jadi kita bangun lebih awal. Mudah-mudahan walaupun 2 rakaat pun tak apa dah kan, walaupun tak lawak banyak, paling tidak sempat juga tahajud walaupun sedikit 2 rakaat, tanda sayang kita kepada arahan baginda Rasulullah SAW. Itulah tempat yang paling mustajab doa kita dalam sujud, dalam sembahyang, ada wudu, tengah malam, sebelum subuh lagi, Allah mendengar doa kita. Itu Rabi'ah minta. Nabi kata, kamu bangun malam, sujud untuk Allah, insya-Allah kamu boleh duduk dengan aku kan. Mana itulah pesan Nabi pada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian kita lain pula, ini Aisyah riwayatkan, telah datang seorang lelaki pada Nabi SAW. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu terlebih aku kasih daripada diriku sendiri, dan sesungguhnya aku jika di rumah mengingatimu sehingga tidak mampu bersabar, lantas aku datang tengok kamu. Sebaliknya, bila aku mengingat kematianku dan kematianmu, maka sudah tentu aku mengetahui bahawa kamu berada dalam kedudukan yang tinggi dalam syurga bersama Nabi-Nabi. Dan sungguhnya aku, bila masuk syurga, aku bimbang, takut aku tak dapat tengokmu, wahai Rasulullah. Itu Ka'ab kata. Nabi pun tak jawab. Nabi jawab. Jibril turun ayat. Itu ayat Quran. Dalam surah An-Nisa 69 berbunyi, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan? Jadi Rabi'ah kata sedih kalau mati kan. Mungkin aku syurga lain, Nabi syurga tinggi lagi tak? Tak dapat tengok atas dunia, dapat jumpa Nabi, dapat tengok Nabi kan. Allah tu ayat ini. Maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan dalam syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, itu Nabi-Nabi, Siddiqin, orang-orang syahid, orang soleh, dan amalan eloknya. Mereka itu menjadi teman rapat pada orang taat. Mana kawan kita, orang yang baik-baik, orang soleh-soleh yang ikut taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi muayyashah kita bagi kita pada orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu kita pun ada kekuatan untuk buat benda yang baik. Mereka ini layak, Nabi kata, Allah buat untuk bersama Nabi dalam syurga Allah. Syarat tunduk perintah Allah, tunduk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh, beberapa contoh kehebatan para sahabat dalam kecintaan mereka pada peribadi, watak, kehidupan baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir sekali untuk pagi ini, bagaimana mulianya akhlak Nabi. Apa contoh mulianya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi ini seorang yang
Mudah, simple kan. Ucapan dia jelas, tak ada sembunyi-sembunyi dan terang. Mana bicaranya fasih, tepat pengertiannya, dan tidak berat-berat, tak lengah-lengok, tak ada, jelas. Itu satu. Jadi kita pun cakap kena jelas, tak ada kena-kena kan. Jelas. Itu satu watak Nabi. Yang kedua, baginda ni mengetahui dialek orang Arab dan berbicara dengan setiap kabilah mengikut bahasa mereka. Kita payah tak? Kita dialek Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang. Jadi kalau cakap dengan bahasa mereka, mereka mudah nak dengar lah kan. Macam kita orang Kelantan, cakap Kelantan mungkin barang murah sikit tak. Maknanya boleh cakap Mandarin bahasa Cina mudah sikit. Nabi tu dia faham lorak-lorak kampung kabilah itu. Nabi bila bercakap, cerita, boleh cerita lorat bahasa lokal. Kan? Pada diri Nabi terkumpul bicara bahasa Arab kampung yang halus dan tebalnya, serta kejelasan menutur kata bahasa Arab pekan. Kedua, satu ami, kampung yang kedua bahasa fusah, bahasa jelas. Kan? Tapi kalau kita pergi Saudi cakap bahasa ami lah. Kan? Kita dengar dah ini nak roh tu pergi. Roh fin nak pergi mana? Fin tu ke mana? Ila aina enta. Cakap bahasa standard ni dia panjang. Ila macam kita cakap bahasa Melayu lah. Apa nama kamu? Nama apa gitu dia. Jadi dia tak cakap bahasa direct kan, bahasa bandar ni. Cakap bahasa kampung lah. Jadi Nabi cakap bahasa. Jadi bila begitu mudahlah dakwah Nabi kan. Mudah orang faham dan dekat dengan dialek lokal itu. Satu, dua. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, contoh Nabi ni tabah dan cekal. Nabi ni pemaaf dan sabar. Walaupun Nabi ni boleh balas. Contoh, balik daripada Taif. Dari Taif, malaikat Allah offer kat Nabi kan, nak hancurkan penduduk Taif. Mana aras bergegar dengan munajat Nabi di kebun anggur waktu balik dari Taif. Nabi kata, beri mereka hidayah. Kalau tidak generasi hari ini, mungkin generasi akan datang yang menerima Islam. Kalau orang Taif hari ini tak boleh terima Islam, mungkin anak-anak pinak mereka menerima. Kalau kita lah tak, dah kaki sakit kena balik batu. Kan? Umur dah berumur dah 50-an dah, jalan kaki lagi, nak turun bukit kan. Taif kan tak bukit. Laki kalau kita pergi Taif naik kabel car kan. Siapa pernah pergi Taif yang pergi naik kabel car, siapa tak naik kabel car, dia turun bawah tu. Bawah tu tempat orang mandi, ada kolam macam orang pak main kuda, main apa-apa tu kan. Jadi naik kabel car tu nampak, dia kata ini laluan Nabi lalu. Macam berjalan kaki Nabi turun bukit Mekah ni mana ada pokok sangat, bukit batu. Bukit kita ada pokok, nak turun bukit macam mana kira? Umur 50 lebih, bukit batu tu dekat je tak yang Mekah ni. Mungkin dalam nanti 30-40 sebab dia pusing nak mendaki bukit tu kan. Itulah, dalam keadaan begitu Nabi boleh lagi beri hidayah. Kalau kita padam muka memang mati habis lah kan. Kalau kena kita dah kita sakit lagi, kena balah lagi, kata huduh lagi, nak ajak orang terima Islam je. Itu cekalnya, sabarnya untuk memastikan Islam sampai kepada kita pada hari ini. Itu kehebatan watak pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Nabi ni pemalu. Dia tunduk pandangannya. Diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata,
Baginda seorang yang sangat malu, lebih daripada gadis sunti dalam tabirnya. Kalau baginda tidak menyenangi suatu, nampak raut wajahnya. Macam orang muda ya, nampak air muka berubah lah. Nabi tak suka. Baginda tidak menajamkan pandangan ke arah muka seseorang. Tunduk anak matanya, pandangannya ke bumi. Lebih banyak daripada pandangan ke langit. Pandangannya ditumpu kalau untuk bertujuan untuk memikirkan kebesaran Allah. Itu sifat Nabi, disebut sahabat pemalu. Walaupun pemimpin agung, hebat, kan, mana mata tak liar, tengok macam-macam, kan. Itu sifat baginda. Nabi tak pernah berbicara dengan seseorang sesuatu tidak disenangi kerana malu dan kemuliaan jiwanya. Baginda tidak menyebutkan nama seseorang yang sampai berita kepadanya tentang sesuatu yang tidak disukai. Nabi tak sebut nama, Nabi sebut cerita aja. Malah baginda sekadar berkata, mengapalah kaum itu buat begitu. Baginda lah selayaknya orang yang disifatkan oleh Al-Fazadra, diamnya kerana malu dan diamnya kerana menyampak kekelibatannya. Maka tidaklah ia berbicara melainkan sambil tersenyum, cakap sambil senyum. Itulah contoh watak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca sikit, lepas tu kita berhenti. Baginda orang yang paling merendah diri dan paling jauh dari kesombongan. Nabi larang orang bangun hormatinya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh raja-raja. Baginda sering melawat orang fakir miskin, mendampingi orang miskin. Baginda menyahut walaupun jemputan hamba. Siapa jemput, Nabi pergi. Bila duduk bersama sahabatnya, kadang sama seperti salah seorang mereka duduk dengan sahabat, duduk macam sahabat duduk. Kalau kita pergi rumah orang, duduk bersela-bersela lah kita. Atas lantai, tak ada tingkat, atas lantai duduknya. Duduk macam tu orang duduk. Dia tak kisah, kan. Aisyah berkata, bagi menampan sendiri kasutnya, jahit sendiri pakaiannya, bagi bekerja dengan tangannya sebagaimana salah seorang kamu kerja di rumahnya. Dia sebagaimana manusia lain yang juga cuci pakaian sendiri, perah susu kambing, urus dirinya sendiri. Ya Allah, ya. Kita ni jauh dah. Ada helper, ada pembantu. Nabi tu jemur kain sendiri. Jadi kalau jemur kain, kata ni kau ingin kontrol dah ni, kan. Itulah sifat yang patut ada, kan. Nabi buat sendiri benda-benda yang sifat mudah-mudah. Allah, kan. Itulah pemimpin agung, ketua kita, hebat tapi tak malu buat kerja rumah, bantu isterinya sendiri. Itulah watak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita last sekali, saya pilihlah yang mana-mana yang rasa kita. Baginda meninggalkan manusia daripada 3 perkara. 1, tidak mencela seseorang, Nabi ni. Tidak mengaibkan seseorang dan tidak cari salah orang. Itu sifat Nabi. 1, tidak cela. Yang kedua, tidak aibkan cerita pun. Ni orang ni gini. Yang ketiga, tidak cari salah orang. Kalau ada sifat itu, kita kan, kita yang bahaya. Orang uduh semua. Asyik korek jumpalah. Yang Nabi tak korek. Itu sifat Nabi. Nabi tinggalkan, tak cela, tak aib, tidak cari salah orang. Itu sifat baginda Rasul. Nabi ini melapangkan dirinya untuk umatnya, kan, untuk umatnya. Itulah antara contoh akhlak watak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan kita baca kata-kata Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, dia kata, jika seorang pemuda, teladan paling elok, paling cantik bagimu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika anda mencapai usia tua, maka baginda juga teladan dan contoh bagi kita. Jika anda kaya, baginda juga imam anda. Jika anda berangkat untuk perang, maka baginda juga turut sama berperang. Jika kamu menginginkan perdamaian,
maka baginda lah contoh kita. Jika anda redha, Allah juga akan redha apa yang Allah kehendaki. Jika anda marah, maka tidak mana sesuatu melainkan ikut cara yang baginda tunjuk contohkan. Jadi maknanya kata Abu Hasan Al-Adawi, siapapun kita, pemuda ke, orang tua ke, orang sakit ke, orang sihat ke, contoh kita, qudwah kita adalah baginda Rasulullah sallallahu. Jadi kesimpulannya, marilah kita belajar mengenali sirah Nabi, ikut cara hidup Nabi. Mudah hidup kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sini. Saya mohon maaf atas segala salah silap, atas penyampaian sebenarnya. Mudah-mudahan dapat menggerakkan jiwa saya dan isteri untuk terus ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.